selamat sejahtera. Masalah pemerdagangan manusia telah mendapat perhatian global sebagai jenayah rentas sepadan dan serius sama seperti jenayah penyelundupan senjata dan dadah. Dianggarkan bahawa jenayah pemerdagangan manusia memberi keuntungan sebanyak 38 bilion USD setahun. Sebilangan besar mangsa jenayah ini melibatkan wanita dan kanak-kanak yang telah dirampas maruah, kebebasan dan hak asasi mereka. Terdapat banyak faktor yang menyumbangkan kepada seseorang itu terjerumus di dalam jenayah pemerdagangan manusia. Antaranya adalah masalah kemiskinan yang melampau, masalah buta huruf berikutan kurangnya akses kepada pendidikan, krisis ekonomi, konflik domestik dan serantau. Migrasi juga merupakan salah satu faktor yang berkait rapat dengan jenayah pemerdagangan manusia. Sehubungan itu, aspek ini perlu diberikan perhatian kerana jumlah migrasi kian meningkat dan dianggarkan berjumlah 240 juta orang setahun pada peringkat global. Jumlah migrasi yang kian meningkat telah menjerumus kepada isu pemerdagangan manusia kerana kebanyakan mereka dieksploitasi oleh individu dan sedikit tidak bertanggungjawab. Berdasarkan kepada isu yang kian menggusarkan ini, Kerajaan Malaysia menyedari kepentingan untuk mewujudkan Akta Anti Pemerdagangan Manusia 2007, Akta 670 dan Pelan Tindakan Kebangsaan sebagai instrumen bagi menangani jenayah ini, terutamanya yang menyentuh mengenai bidang pencegahan, pemulihan dan perlindungan mangsa pemerdagangan manusia. Merujuk Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran 2007, Pindaan 2022. Pemerdagangan manusia merujuk kepada segala tindakan yang melibatkan merekrut, mengangkut, memindahkan, memperoleh, mengekalkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang dengan maksud eksploitasi. Eksploitasi merangkumi pelbagai bentuk seperti eksploitasi seksual, kerja atau perkhidmatan paksa, perhambaan atau amalan yang menyerupai perhambaan dan aktiviti lain yang menyalahi undang-undang dan orang yang diperdagangkan, merujuk kepada mana-mana individu yang menjadi mangsa atau objek dalam tindakan pemerdagangan orang. Dia punya IC, permitnya doang. Permit apa? Permit yang orang yang hantar saya pergi sana kan. Awak ada dah dia punya nama semua ada di kira. Permit dia punya dokumen semua ada. Dia punya girlfriend semua ada. Girlfriend dia buat IC pun ada. Awak ada bagi tahu polis tak? Dah bagi tahu kan dekat saya balik sini report semua ke polis tak. Lepas tu tak ada action apa. Nanti awak kena bagi tu maklumat tu. Saya nak push buat, saya nak tolong salurkan daripada polis lah. Kita kena tangkap ni semua yang kerja ni. Kita kat sana semua kena pukul ke ataupun dia tengok orang? Dia tengok orang. Tengok yang tak jangan nak fight balik dalam kerja tu lah. Dia suruh pukul lah. Dia pukul. Bawa masalah. Dia pukul biasa balik gari tangan tu dia pukul. Kita tidak akan rela bagaimana Myanmar, kerajaan Myanmar membiarkan sindiket-sindiket ini membuli, menjadikan anak-anak kita seperti hamba abdi. Antara inisiatif yang boleh dilaksanakan dari segi hubungan polisi sosial dengan profesion kerja sosial adalah dari segi kurir pemulihan, di mana kerajaan telah menyediakan beberapa rumah perlindungan bagi menempatkan mangsa-mangsa pemerdagangan orang. Mangsa-mangsa tersebut akan dilindungi di rumah perlindungan tersebut sehingga proses rakaman keterangan mangsa selesai. Ini adalah selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 44 dan 51 Akta yang sama. Dari elemen changing pula, perubahan, seseorang individu hendaklah membuat perubahan terhadap diri sendiri, iaitu dengan mengambil kira langkah-langkah yang perlu dijaga untuk elak daripada diperdagangkan. Antaranya ialah, pastikan anda mendapat surat rasmi tawaran pekerjaan, fahami kontrak pekerjaan yang ditawarkan kepada anda, pastikan gaji anda adalah munasabah dengan skop kerja yang ditawarkan, pastikan agensi atau syarikat yang menawarkan pekerjaan adalah berdaftar dan berhak menawarkan pekerjaan. Pastikan anda mengetahui alamat tempat kerja, tempat tinggal, alamat telefon kedutaan negara destinasi. Tidak merahsiakan maklumat pekerjaan dan negara destinasi kepada keluarga anda. Antara contoh kes pemerdagangan orang yang telah dilaporkan pada 1 November 2023 yang lepas, di mana pasukan imigresen telah menyelamatkan 10 wanita warga asing yang telah menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Serapan. Menurut laporan, 10 wanita warga asing telah ditahan berumur antara 20 hingga 40 tahun dan dipercayai telah dieksploitasi sebagai tukang urut di sebuah premis di Serapan. Berikutan dengan kejadian tersebut, pihak imigresen telah menggesa orang awam supaya terus menyalurkan maklumat yang dapat membantu pihak yang membanteras jenayah pemerdagangan manusia serta penyelundupan imigran, dan tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Etik Pisau 2007. Berikut adalah senarai agensi penguatkuasa di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Antaranya Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Kastam Diraja Malaysia dan juga Jabatan Tenaga Kerja.
Sekiranya anda terserempak dengan usul-usul pemerdagangan orang dan penyeludupan migran, hubungi 999. Sekian daripada saya, Rosyazwina Balkis binti Zaman.